Terima kasih kepada penonton semua kerana setia menonton Abah Cantik TV. Dan episod Apa Yang Panas kali ini akan menyiarkan apa yang panas yang berlaku di dalam industri dunia hiburan pada tahun 1988. Kita bermula dengan bulan Januari 1988. Pada awal Januari 1988, kecoh hubungan cinta antara Azna Hamid dengan pelakon Mustafa Kamal. Pada waktu itu saudara, Azna Hamid baru lepas putus cinta dengan pelakon Sabri Fazil, dan Azna Hamid telah berkenalan dengan Mustafa Kamal, yang pada waktu itu Mustafa Kamal muncul sebagai pelakon baru dan pernah muncul di dalam filem yang berjudul Akademi Seni. Azna Hamid dan Mustafa Kamal juga saudara pernah berlakon bersama dalam cerita drama yang berjudul Simfoni Hati Yang Ke. Saudara, sebagaimana yang kita tahu rancangan muzik-muzik sering mengetengahkan berbagai-bagai pengacara. Seperti episod awal-awal muzik-muzik diterbitkan pada bulan Mac 1986, diacarakan oleh Shah Reza, Habibah Yusof, Zainal Abbas, dan pada tahun 1987 diacarakan oleh Uji Rashid, Nasir Rahman dan Ho Kwee Ling. Dan pada awal Januari 1988, iaitu pada 2 Januari 1988, seorang lagi pengacara muzik-muzik baru diperkenalkan, iaitu Zarina Jan. Zarina Jan saudara, sebelum mengacara rancangan muzik-muzik pada tahun 1984, beliau antara personaliti awal yang bertugas di TV3. Dan Zarina Jan juga pernah muncul sebagai pengacara rancangan Kuali. Senarai 10 lagu-lagu popular untuk bulan Januari ini. 10 lagu-lagu ini akan disiarkan kembali minggu hadapan, dan untuk menentukan juara bulan Januari ini terletak di tangan saudara penonton di rumah sendiri. Dan pada tahun 1988 saudara, muzik-muzik sudah ada penonton di studio. Tetapi pada waktu itu penonton studio hanya menyaksikan skrin yang dipaparkan di studio sahaja, bukan penyanyi yang menyanyi di hadapan mereka. Mereka hanya menyaksikan klip-klip video sahaja. Apa pula yang panas pada bulan Februari 1988? Februari 1988, kecoh hubungan cinta antara Nur Kumalasari dan juga Malik Noor. Dan sebenarnya saudara, pada penghujung 1987, mereka berdua pernah juga digosipkan. Kononnya pada tahun 1987 itu, Malik Noor ditanya oleh wartawan siapakah artis yang digemarinya. Malik Noor telah menjawab artis digemarinya iaitu Nur Kumalasari. Dan wartawan telah menghebahkan cerita itu saudara. Kononnya Malik Noor telah bercinta dengan Nur Kumalasari. Sebenarnya mereka tidak bercinta pun. Dan cerita mereka sekali lagi panas pada bulan Februari 1988 apabila majalah URTV menyiarkan gambar mereka berdua beraksi mesra. Pada 24 dan 25 hari bulan Februari 1988 berlangsungnya konsert besar-besaran penyanyi rock wanita antarabangsa Tina Turner di Stadium Negara. Sebelum konsert ini berlangsung saudara, sebelum berlangsung, selepas berlangsung dan dah berlangsung pun tetap meninggalkan kontroversi. Sebelum konsert ini berlangsung saudara, banyak siswa-siswa pelajar universiti yang membantah mengapa penyanyi antarabangsa ini dibenarkan menyanyi di Malaysia. Kononnya akan meninggalkan pengaruh negatif untuk muda-mudi. Dan juga sebelum konsert ini berlangsung, banyak wartawan yang tidak puas hati kerana kurangnya kerjasama antara pihak Tina Turner dengan wartawan-wartawan Malaysia. Apa pula yang panas pada bulan Mac 1988? Pada 12 hari bulan Mac 1988 berlangsungnya Malam Anugerah Sukan Negara 87. Dan Malam Anugerah ini saudara diadakan di Stadium Negara Kuala Lumpur. Dan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad sebagai pengacara. Dan di dalam majlis ini saudara, orang ragawan dimenangi oleh M. Kumaresan, orang ragawati dimenangi oleh Nurul Huda Abdullah. Pada bulan Mac 1988 juga saudara, kontroversi tentang filem Pernikahan Darah. Filem yang mula dilakukan pengarahan pada bulan November 1987 ini saudara, dibarisi oleh ramai artis-artis hebat. Seperti artis daripada Malaysia dibarisi oleh Azna Hamid, Raja Emma, Sabri Fazil, dan pelakon Indonesia dibarisi oleh pelakon terkenal Willy Dozan.
Kontroversi mengenai filem ini saudara, banyak ada adegan ranjang dan juga adegan berkemban yang ditonjolkan, dan juga kontroversi tentang Willy Dawson yang pada waktu itu bukan beragama Islam, tetapi beliau telah mengaji Al-Quran dalam filem ini. Walau bagaimanapun saudara, Willy Dawson memeluk agama Islam pada tahun 1990. Pada bulan Mac 1988 juga saudara, turut disiarkan rancangan Bekas Sejambak. Kali ini Bekas Sejambak menyiarkan rancangan yang bertemakan melodi cinta. Dalam rancangan Bekas Sejambak ini saudara, dihiasi oleh ramai artis-artis popular seperti Rima Rashidi, Nurhalizal Yusof, dan dalam rancangan ini juga saudara turut menampilkan penyanyi Fauzal Latif. Dan ini adalah merupakan penampilan awal penyanyi Fauzal Latif yang pada waktu itu belum lagi merakamkan album. Apa pula yang panas pada bulan April 1988? Pada 9 hari bulan April 1988, penyanyi kontroversi kesayangan ramai Datuk Jamal Abdillah telah dibebaskan dari Pusat Serenti Negeri Sembilan. Saudara, pada bulan April 1988 juga muncul album terbaru penyanyi Uji Rashid. Setelah 5 tahun penyanyi ini tidak muncul dengan album baru, tetapi album baru yang diterbitkan pada tahun 1988 ini saudara melalui syarikat rakaman baru. Penyanyi ini pernah muncul dengan syarikat rakaman EMI, WA dan juga Sony Music. Saudara, pada bulan April juga kontroversi tentang lakon Emma Fatimah dan juga Rosnari Jamil. Yang pada waktu itu saudara, Rosnari Jamil telah menawarkan Emma Fatimah muncul di dalam filem Antara Dua Hati. Tetapi Emma Fatimah tidak datang syuting. Kononnya Emma Fatimah tidak mendapat skrip dan tidak mendapat apa-apa pun lagi. Walau bagaimanapun istimewa tersebut senyap begitu saja. Panas pada bulan Mei 1988. Pada 11 bulan Mei 1988, berlangsungnya konsert penyanyi kulit hitam Stevie Wonder di Stadium Negara, dan konsert ini mendapat sambutan hebat saudara dan lebih daripada 5,000 penonton. Pada 28 bulan Mei 1988, penyanyi Indo Reza telah berkahwin dengan penyanyi daripada Brunei yang bernama Nur Hayati Muhammad. Dan pada 29 hari bulan Mei 1988, penyanyi Malaysia yang dikenali sebagai Ratu Jazz saudara, Datuk Sheila Majid mengadakan konsert besar-besaran di Indonesia. Konsert ini berlangsung selama 1 bulan saudara, 29 Mei hingga 29 hari bulan Jun. Konsert ini berlangsung di badan-badan besar Indonesia seperti di Jambi, Semarang, Bali, Bandung, Jakarta, Jogja dan banyak lagi. 1 bulan konsert ni. Apa pula yang panas pada bulan Jun 1988? Pada awal Jun 1988, box office daripada Aziz Bakar telah melahirkan banyak kumpulan-kumpulan baru seperti Trooper, Steel dan ramai lagi saudara. Saya nak sebut pun saya dah lupa. Saudara lihatlah gambar ni.
Saudara, pada bulan Jun 1988 juga, Fauzan Dato' Ahmad Daud telah rasmi menerbitkan produksinya sendiri yang dikenali sebagai OG Production. OG Production akan menerbitkan rancangan sulungnya, rancangan yang dinamakan Senaman Tradisi yang akan disiarkan oleh TV3. Apa pula yang panas pada bulan Julai 1988? Pada 19 Julai 88, berlaku kekecohan sewaktu konsert Sheila Majid berlangsung di PWTC, iaitu konsert warna Sheila Majid. Saudara, berlaku kekecohan apabila pengawal pentas yang menyamar sebagai abang Sheila Majid telah menumbuk wartawan. Waktu itu wartawan URTV sedang buat liputan konsert itu, maka berlakulah kekecohan pada konsert itu dan laporan polis telah dibuat dan kes tersebut akhirnya senyap begitu saja. Pada 25 bulan Julai, berlangsungnya pernikahan rahsia antara Datuk Jamal Abdillah dengan Basir Latif. Datuk Jamal Abdillah pada waktu itu berusia 29 tahun, Basir Latif berusia 35 tahun, saudara. Basir Latif ada merupakan pengurus pemasaran Avon. Mereka dinikahkan di kediaman Basir Latif, iaitu di Kelana Jaya. Apa pula yang panas pada bulan Ogos 1988? Pada 7 Ogos 1988, penyanyi kanak-kanak Azian Mazwan Sapuan menang sebagai penyanyi kanak-kanak terbaik di Nagoya, Jepun. Dalam pertandingan itu, Azian Mazwan Sapuan menyanyi lagu ciptaannya sendiri, lagu yang berjudul Anugerah Tuhan. Saudara, kali terakhir bintang ATM diadakan pada tahun 1986. Selepas itu tidak ada lagi bintang ATM. Dan sebagai gantinya pada 13 Ogos 1988, ATM telah menggantikan bintang ATM kepada bintang radio. Tak glamour, saudara, bintang radio ni. Bintang radio ini disiarkan secara langsung melalui RTM Kuching. Banyak bakat-bakat baru dicungkil melalui bintang radio, saudara. Sebagai contohnya, tempat pertama dimenangi oleh Nur Hayati Hassan. Tempat kedua dimenangi oleh Famiza. Ingat tak saudara lagu Famiza berjudul Getaran? Dia dapat nombor 2. Tempat ketiga dimenangi oleh Fiza Ashikin. Yang mana tak berapa ingat Fiza Ashikin, boleh lihat klip video yang ada di channel Abah Cantik, ada disiarkan klip video Fiza Ashikin. Dan penyanyi Zairani, saudara, pernah muncul di dalam rancangan bintang radio 1998. Ingat tak Zairani? Saudara, pada 17 Ogos 1988, secara rasminya kumpulan Search, Wing dan juga Left Handed, lagu-lagu mereka tidak akan disiarkan di radio dan televisyen RTM. Ini ekoran kenyataan daripada mereka yang mengutuk dan mencaci RTM di majalah-majalah dan juga surat khabar. Dan juga dua ahli ya, saudara, kumpulan Search, iaitu Din dan juga Hillary, terlibat dengan penyalahgunaan dadah pada waktu itu. Saudara, pada 28 bulan Ogos 1988 berlangsungnya majlis perkahwinan penyanyi pelakon Liza Abdullah dengan suami pilihannya, iaitu Zulkifli Abdul Rahman. Liza Abdullah pada waktu itu berusia 23 tahun, suaminya berusia 28 tahun. Sebelum mereka bersanding, ya saudara, mereka telah bernikah pada 27 bulan Ogos 1988 dengan hantarannya 5,000. Dan sebelum itu mereka telah bertunang pada 28 bulan Februari 1988. Pada 7 September 1988, penyanyi cantik Mazwin Hamzah telah melahirkan anak sulungnya, saudara. Anak sulung yang diberi nama sebagai anak Ajera Fidausi Bukiah, yang beliau telah berkahwin dengan pangeran muda Sufi pada 10 Disember 1987. Pada waktu itu beliau berusia 24 tahun dan pangeran muda Sufi berusia 37 tahun.
Saudara, pada 11 September 1988 diadakan Majlis Pelancaran Panggung Terbuka Angkasa Puri. Rancangan ini diacarakan oleh Allahyarham Sudirman Haji Arsyad yang telah menjemput ramai artis-artis popular. Dan dalam klip video yang kita saksikan sebentar lagi, kita dapat saksikan sebuah model cilik saudara yang pernah popular dalam iklan susu Dutch Lady. Kita lihatkan klip video ini. Salam sejahtera saudara penonton yang dihormati sentiasa. Apa kabar? Dan selamat bertemu dalam satu persembahan siaran langsung TV yang baru, yang istimewa dan yang luar biasa, yang diberi nama Panggung Terbuka Angkasa Puri. Anda boleh melihat sendiri kenapa ianya bergelar Panggung Terbuka. Tidak ada studio, tidak ada pentas, tidak ada auditorium, tidak ada dewan. Persembahan hiburan yang diadakan secara terbuka, disaksikan oleh bintang dan bulan, dengan dinginnya angin malam sebagai teman. Itulah konsep panggung terbuka yang kami perkenalkan pada malam ini. Atai, Cik Man, ya? Banyak betul artis malam ni. Memang ramai artis malam ni kerana baru-baru ini mereka menjayakan hari ulang tahun RTM yang ke-25. Tapi Atai, Cik Man ingin menjemput, mengucap kabar kepada Presiden artis-artis ini semua, iaitu Presiden Persatuan Penyanyi Tanah Air, Presiden Papita bersama isterinya, Saudara A. Rahman Hassan. Selamat datang. Dan Atai, dalam ramai-ramai artis ini, siapa yang Atai paling minat sekali? Mula-mula Atai rasa yang paling Atai minat sekali Cik Man lah, tak payahlah cakap. Kedua, yang pertama, yang pertama sekali Atai rasa siapa? Datuk Muhammad Rahmat lah. Sebab apa? Kan cuma cakap dia yang paling besar sekali di RTM ni. Tak adalah Cik Man kata Datuk Muhammad Rahmat tu pandai menyanyi, cuma kadang-kadang nafas dia semput sikit. Tak cukup nafas. Ya, para penonton di antara RTM, para wartawan dan para artis mempunyai saling kait mengait, hubungan saling kait mengait di dalam berhubung dengan masyarakat. Ya, di sini saya ingin perkenalkan seorang wartawan ternama tanah air yang mengelolakan ruangan BAM. Apa kabar Puan Bahaya Mahmud? Baik. Satu tepukan untuk Puan Bahaya. Ya, Puan Bahaya memang ternama orangnya dan pandai merisik kabar daripada artis-artis semua. Dan Puan Bahaya, apakah berita yang paling terhangat, paling terhot, paling ter di kalangan artis-artis pada hari ini? Boleh cakap tak? Itu rahsia minggu depan. Rahsia. Bisik boleh ke Kak Bahaya? Takkan bisik tak boleh. Boleh bisik ya? Lagi Kak Bahaya lagi? Lagi Kak Bahaya lagi. Cuma kena. Para penonton, Puan Bahaya. Hei, adik Farizrin ya. Adik Farizrin. Atai, ingat tak? Ingat. Adik inilah yang menjayakan satu rancangan iklan di televisyen. Betul tak? Betul. Adik jugalah yang memenangi award Merak Kayangan Pelakon Kanak-kanak Terbaik. Betul tak? Betul. Adik pun pandai dan suka melukis. Betul tak? Betul. Ni asyik jawab betul je ni, Tay. Kenapa ni? Okey. Adik ni selalu dalam kelas dapat nombor corot kan? Tak. Pandai. Saudara, pada 11 September menurut laporan Mingguan Malaysia yang mengatakan pelakon dan juga ahli bina badan Malaysia iaitu Malik Noor akan berlakon dalam filem yang berjudul Key to Freedom. Filem produksi Hollywood ini saudara turut dibarisi oleh pelakon-pelakon hebat antarabangsa seperti Jane Shimo dan juga Omar Sharif.
Saudara, pada 12 September 1988, Pidu Anita Negara Datuk Seri Aini diisytiharkan muflis. Ini kerana beliau gagal menjelaskan bayaran ubah suai rumah yang berharga RM104,000 yang terletak di Subang Jaya. Pada waktu itu, banyak pihak ingin menolong beliau, saudara, termasuk hartawan-hartawan semua. Beliau telah menolak dan beliau lebih selesa menyelesaikannya secara sendiri. September 1998 berlaku isu sangat kontroversi pada waktu itu, iaitu kes tanpa PRO FGM rekod, iaitu Roslan Tajuddin ke PP Zaitun Semion, yang pada waktu itu Zaitun Semion sedang melihat cover album terbaru dia, ya saudara, iaitu cover album Kabut Serkan Mawar. Entah macam mana beliau mengomel dan tak puas hati tentang cover album tu. Jadi PRO FGM Roslan Tajuddin marah, terus menampak pipi Zaitun Semion. Zaitun Semion pun marah lah kan, dan beliau akan buat report polis. Walau bagaimanapun, kes tersebut selesai apabila pihak Zaitun Semion mahu Roslan Tajuddin minta maaf pada surat khabar yang mengatakan kesilapannya, dan kes tersebut akhirnya selesai begitu saja setelah Roslan Tajuddin meminta maaf. 30 September 1988 berlangsung majlis perkahwinan penyanyi Nurhaliza Idris dengan Faris. Mereka bersanding di Keluang, Johor, saudara, pada petang Jumaat. Faris ataupun nama sebenarnya Fauzi Ahmad Tajuddin pernah melahirkan album pada tahun 1987 dan popular dengan lagu yang berjudul Dari Keruntuhan Cintamu. Oktober 1998 berlangsungnya majlis perkahwinan penyanyi Ahmad Fauzi dengan gadis Brunei yang dikenali sebagai Dayang Nazati Azma ataupun lebih dikenali sebagai Zeti. Ahmad Fauzi pernah menyanyikan lagu Zeti yang diambil daripada nama gadis tersebut. Mereka bersanding di Bandar Seri Begawan, Brunei. Pada 23 Oktober pula, saudara, berlangsung majlis perkahwinan penyanyi Siti Fairuz dengan jejaka pilihannya yang dikenali sebagai Zainuddin Qadri. Mereka bersanding di Kuantan, Pahang. Pada 29 Oktober 1998, pelakon Mina Yim telah meninggal dunia. Mina Yim, ya saudara, atau lebih dikenali sebagai Mina Yim Kestot, telah meninggal dunia di Hospital Besar Kuala Lumpur dalam usia 72 tahun. Mina Yim adalah merupakan nenek kepada pelakon A.B. Saiful. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwahnya. Semoga dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Keranjang tak boleh lihat nona yang muda. Alibaba, Alibaba, aling orangnya manis, hidungnya mancung, panjang kumisnya. Apa pula yang panas pada bulan November 1998? Pada awal November 1998, album Nur Kumarsari yang diterbitkan oleh syarikat rakaman Solid Gold dipasarkan. Album ini, saudara, banyak mengandung lagu-lagu hebat dan merupakan album terakhir penyanyi Nur Kumarsari. 12 November 1998 berlangsungnya majlis ulang tahun penyanyi pelakon Zila Jalil di Hotel Merlin yang ke-18 tahun. Pada 19 November 1988, saudara, terpampang di Mingguan Malaysia yang mengatakan keset yang dinyanyikan oleh Ramlah Ram, ya, album yang berjudul Kunci Cintaku Dalam Hatimu, paling laris di waktu itu, ya saudara, yang telah laku dijual sebanyak 120,000 unit.
Pada 20 November 1988 berlangsung majlis perkahwinan pelakon Neng Sifu. Majlis perkahwinannya diadakan di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur, yang pada waktu itu Neng Sifu berumur 28 tahun. 23 November bila berlangsungnya majlis ulang tahun Sarawak Abdul Rahman yang ke-23 tahun di Hotel Merlin, dan pada waktu itu beliau sedang asyik bercinta dengan pemain bola sepak Subhadun Aziz. Akhirnya mereka berkahwin pada 23 bulan Jun 1989. 24 November 1988 pula saudara berlangsung majlis perkahwinan penyanyi Mazlan Hamzah. Mazlan Hamzah adalah merupakan abang kepada penyanyi Mansur Hamzah. Waktu itu Mazlan Hamzah berusia 27 tahun. Berkahwin dengan penyanyi Filipina saudara. Penyanyi tersebut telah masuk Islam dan menukar namanya kepada Mazlina Abdullah. Majlis persandingan mereka berlangsung di Hotel Hilton Kuala Lumpur. 1988, satu gosip panas yang mengatakan Ella sedang bercinta dengan seorang jejaka. Jejaka yang dimasukkan itu adalah merupakan pengurus beliau saudara, yang dikenali sebagai Raymond. 4 Disember 1988 berlangsungnya Pesta Lagu ASEAN yang ketiga. Ia disiarkan secara langsung melalui Auditorium Besar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ladies and gentlemen, it's the 3rd ASEAN Festival of Songs 88. Good evening, ladies and gentlemen, and those of you at home. Welcome to the 3rd ASEAN Festival of Songs. The countries of ASEAN, although separated by land and sea, have one common bond, that of a rich cultural and musical heritage, a heritage that is linked by the cooperation and friendship of the peoples of ASEAN. Now, the ASEAN Festival of Songs is organized to develop an awareness among composers and performers of the rich musical heritage of the region, and eventually to develop an ASEAN musical identity. Tonight, in the 3rd ASEAN Festival of Songs, you will see and hear a 12-minute presentation from each of the 6 ASEAN countries that will project their colorful and vibrant musical and cultural background, and which will demonstrate the strong ties of friendship and cooperation in the quest to develop an ASEAN musical identity. The presentations will consist of both cultural and contemporary modern performances. Pada 23 Disember 1988 saudara, berlangsungnya majlis perkahwinan Cheryl Aida dengan Datuk Riley Jeffrey. Datuk Riley Jeffrey pada waktu itu berusia 40 tahun saudara, dan Cheryl Aida berusia 20 tahun. Cheryl Aida ataupun nama sebenarnya Sharifah Cheryl Aida binti Said Kecil Al-Yahya. Dan mereka bersanding 23 hari bulan Disember 1988 di Holiday Villa Subang Jaya.
13 Disember berlangsungnya anugerah juara lagu, dan sebagaimana kita tahu ya, pemenang juara lagu pada tahun tersebut iaitu lagu yang berjudul Kau Puji Cintaku Dalam Hatimu dengan penyanyi Ramlah Ram. Dan dalam rancangan ini kita akan saksikan di sebalik pembikinan anugerah juara lagu, kita akan dapat saksikan ya saudara, gaya-gaya artis di belakang pentas. Buat masa ni Ramlah tak rasa apa-apa takut lah kan. Tapi tak tahulah kalau sekejap lagi ya. Ramlah menjadi juara persembahan tahun ni. Ramlah betul-betul gembira dan Ramlah tak sangka dapat hadiah Ramlah ni. Janganlah pegang. Ketat-ketat sangat macam nak jatuh ni. Jadi adakah Ramlah akan meneruskan perjuangan tahun depan dalam juara lagu 89? InsyaAllah Ramlah janji Ramlah akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Saya ikuti pula telatah kumpulan gersang di belakang tabir. Selepas itu reaksi Siti Fairuz yang dikatakan ingin berhenti menyanyi tapi masih lagi muncul dalam pertandingan akhir juara lagu. Dari Montel. Montel diangkat sindrom. Ini jendol. Dia jendol. Anak Pak Abang Muda ni. Abang Muda. Saya tak ada apa. Acis. Hai. Asli. Saya. Hantu raya ini. Tahu sikit. The best. The best of the best. Musi tutup. Kita orang tak boleh menang. The best. Dengar-dengar khabar Fairuz nak berhenti menyanyi, betul ke ni? Nanti peminat rindu pula. Keinginan tu memang dah lama Fairuz nak berhenti menyanyi, tapi itu terpulang pada keadaan lah. Jadi Fairuz sedang dalam orang kata perbincangan, sedang berfikir lagi lah. Satu yang peminat akan melihat persembahan Fairuz malam ni, mungkin akan melihat bahawa Fairuz telah berubah ya, daripada Fairuz sebelum ini dan Fairuz di tahun 86 dulu. Apa komen Fairuz sendiri? Bagi Fairuz, saya rasa artis memang selalu berubah. Image bertukar kalau boleh kan. Jadi Fairuz pun bertukar lah, mengikut cara Fairuz lah. Dan inilah fashion Fairuz untuk 89 agaknya? Mungkin. Okey Fairuz, ada apa-apa sokongan daripada siapa yang paling kuat malam ni untuk Fairuz? Fairuz rasa suami lah. Suami dan juga semualah, kawan-kawan semua sekali. Dan malam ni peminat ternanti-nanti persembahan JJ untuk lagu Cukuplah Sekali. Lagu tu tinggi juga nak bawa tu. Jadi apakah jaminan JJ dengan persembahan untuk penyanyi terbaik malam ni? Saya hanya akan sekadar mencuba sedaya upaya saya, dan itu terserahlah. Saya I'll try my best lah. Chances tu agak-agak ada tak? Saya rasa semua yang bertanding ni semuanya bagus-bagus. Saya dapat masuk peringkat akhir ni pun dah bersyukur. Dari 11 lagu yang layak ke pertandingan akhir juara lagu 88, 5 daripadanya adalah artis-artis di bawah pengurusan syarikat rakaman dan pengedaran PMC. Ini adalah satu kejayaan yang besar, yang wajar, yang sepatutnya menjadi contoh dan dorongan kepada kita. Jadi untuk itu kita bersama dengan Encik Aziz Bakar yang merupakan mastermind ataupun penggerak utama syarikat PMC. Selain daripada promosi, lagu tu sendiri kenalah mempunyai melodi ataupun kualiti yang bercorak komersial. Ya saudara, bukan saja artis-artis dan tenaga produksi TV 3 saja yang perlu membuat persediaan. Pengacara pun perlu membuat persediaan juga. Untuk itu kita bersama dengan Syamin. Dan inilah dia pengacara juara lagu 88 tahun ini, Syamin ya. Apakah perasaan Syamin pertama kali diberi kepercayaan membuat live malam ni? No comment? Berdebah-debah. Berdebah-debah ya. Selepas pertandingan akhir itu berlangsung, sana sini orang masih memperkatakan tentang juara lagu 88. Sama ada dari segi persembahan ataupun lagu-lagu yang telah dipertandingkan. Termasuk juga tentang format juara lagu yang baru berusia 3 tahun. Ini termasuk liputan-liputan dari akhbar-akhbar tempatan yang memuatkan tentang pertandingan yang telah diadakan itu.
Mula-mula Syami nak ucapkan tahniah kepada A. Ali kerana berjaya memenangi award-award ni tahun ni ya. Bagaimana perasaan A. Ali setelah berjaya tahun ni? Saya tak sangka tahun 88 tuah bagi saya dan juga 86 tuah bagi saya, 87 tuah bagi saya. Ni saya rasa ni rezeki saya tengah murah. Bagaimana perasaan Aman Awak menjadi juara tahun ini? Memang perasaan itu memang gembira lah, tapi untuk utama kali saya mengucapkan kepada peminat-peminat yang telah memberi sokongan pada dulu sampai sekarang tentang ciptaan lagu-lagu saya. Dan sebelum Syami berpisah, ingin mengucapkan terima kasih kerana telah memberi sokongan kepada kami selama ini, terutama sekali malam ini. Dan jumpa lagi tahun 89, minggu kedua bulan Januari. Jelas terbayang kegembiraan di wajah mereka dalam pertandingan yang bersejarah lagi bermakna bagi dunia hiburan tanah air ini. Kepada yang berjaya diucapkan tahniah, kepada yang kurang bernasib baik, cuba lagi tahun hadapan. Ya, diucapkan selamat terhibur, selamat tahun baru. Nampaknya saudara setakat ini sajalah apa yang panas untuk tahun 1988. Dan semoga kita berjumpa lagi untuk apa yang panas untuk tahun yang lain pula. Jika ada terkasar bahasa, saya minta maaf saudara sebagai manusia biasa setiap hari melakukan kesalahan silap. Dan untuk pengetahuan semua, apa yang saya cakap, saya kongsikan, semuanya info-info yang saya dapat melalui majalah dan juga surat khabar. Iaitu, jumpa lagi.